Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Sabah menentang Penang, yang mana Sabah menang 4-1 pada perlawanan ni. Wow, nampaknya Sabah masih lagi mengekalkan dominansi mereka di tempat kedua, dan nampaknya mereka betul-betul nak layak ke AFC Cup pada season hadapan. Satu performan yang agak menarik daripada pasukan Sabah, dan juga satu performan yang menarik juga untuk pasukan Penang yang bermain dengan 10 orang selepas Rafa Victor dikenakan kad merah pada perlawanan semalam. Jadi kalau kita lihat pada perlawanan ni, sebenarnya Sabah bermain dengan baik daripada segi build-up play mereka di bahagian wide area, bagaimana mereka menyerang pasukan Penang. Tetapi sayang beribu kali sayang apabila mereka tiada proper goal poacher untuk menanduk ataupun untuk menyambut segala hantaran-hantaran yang dilakukan. Kalau tak, kemungkinan besar Sabah dah boleh untuk end game ataupun tamatkan perlawanan semalam di separuh masa pertama, sekiranya mereka boleh memanfaatkan setiap pergerakan di bahagian wide area ataupun di bahagian tengah yang dicipta oleh pemain-pemain Sabah sendiri. Baiklah, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Sabah dahulu. Apakah kekuatan pasukan Sabah dan juga apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Sabah? Yang pertama adalah mengenai build up play yang dilakukan oleh pasukan Sabah pada perlawanan ni. Kalau kita lihat pada perlawanan ni, memang Sabah menyerang kebanyakannya menggunakan bahagian wide area, iaitu mereka menggunakan Sadir Ramdhani di bahagian kanan dan mereka juga menggunakan Fahad Roslan di bahagian kiri, yang mana build up ataupun pergerakan bola ataupun pergerakan menyerang pasukan Sabah ni memang versatile. Mereka akan cuba untuk penetrate pasukan lawan di bahagian wide area ataupun sampai dekat middle space. Mereka akan cuba untuk supply bola ke dalam kotak penalti dengan lebih banyak untuk mencari Badrul Bahtiar. Bagi saya, pergerakan yang dilakukan oleh pasukan Sabah pada perlawanan ni di bahagian wide area ternyata telah memberikan satu corak dan juga combination play yang menarik apabila gerakan-gerakan mereka di bahagian kanan, gerakan mereka di bahagian kiri telah membuahkan hasil, menjadikan satu pergerakan yang efisien dan juga sangat-sangat efektif kepada pergerakan untuk pasukan Sabah menyerang. Cumanya adalah apabila sampai di dalam kawasan di box, yang mana kita boleh tengok ada beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pasukan Sabah berjaya untuk dihasilkan dengan baik di bahagian wide area menggunakan Sadil, menggunakan Fahad Roslan, tetapi hantaran-hantaran yang dilakukan ke dalam D-box ataupun di dalam kotak penalti pasukan Penang gagal untuk menjumpai seorang pemain ataupun target man pasukan Sabah, sehinggalah gol pertama tercipta melalui Badrul Bahtiar. Maka melalui gol Badrul Bahtiar tu barulah kita nampak yang pergerakan ataupun corak permainan pasukan Sabah ni yang bermain dengan menggunakan wide area ternyata berhasil. Itulah pergerakan yang sangat-sangat lawa, satu gerakan dan satu crossing, dan Badrul Bahtiar berjaya menyambut hantaran tersebut untuk menjaringkan gol pertama pasukan Sabah pada perlawanan tersebut. Jadi itu perkara pertama saya suka, pergerakan dan juga build up play mereka di bahagian wide area, bagaimana mereka change side dan juga melakukan switch play daripada bahagian kanan ke kiri, kiri ke tengah dan sebagainya, dan akhir sekali melambung bola ke dalam kotak penalti untuk mencari target man. Itu adalah satu pergerakan yang baguslah yang dilakukan oleh pasukan Sabah. Dan yang kedua, apabila pasukan Sabah bermain sedemikian, Sabah sebenarnya bermain dengan sangat bagus apabila mereka mempunyai support yang bagus daripada pemain-pemain yang beraksi di bahagian fullback seperti Arthur Linus di bahagian kanan, yang mana kita boleh tengok Arthur Linus sentiasa memberi support kepada Sadir Ramdhani ketika pasukan Sabah menyerang. Dan dengan adanya Sadir Ramdhani dan juga Arthur Linus di bahagian kanan, maka Sadir Ramdhani boleh bergerak lebih bebas sedikit di bahagian hadapan tanpa melakukan track back untuk bertahan. Sebab apa? Sebab Arthur Linus akan lebih kepada more to defensive lah. So apabila dalam in term of attacking, maka Arthur Linus akan buat overlap untuk memberi support kepada Sadir Ramdhani. Begitu juga dengan bahagian kiri, yang mana kita boleh tengok Fahad Roslan dan juga Nazirul Naim yang bertindak dengan cemerlang apabila mereka juga berjaya untuk melakukan perkara yang sama seperti mana di bahagian kanan, apabila Nazirul Naim pun suka untuk naik atas bagi memberi support kepada bahagian serangan untuk buat crossing dan juga membantu Fahad Roslan dalam build up play. So benda tu memang positif lah untuk pasukan Sabah dan menjadi kekuatan pasukan Sabah di bahagian kanan dan juga bahagian kiri untuk menyerang pasukan Penang pada perlawanan ni. Dan yang paling penting,
Yang paling saya suka juga untuk pasukan Sabah adalah di bahagian tengah. Untuk game ni, apa yang boleh saya katakan, bahagian tengah pasukan Sabah sebenarnya sangat-sangat efektif, sangat-sangat efisien apabila Stuart Wilkin dan juga Pak Tesu. Yang mana Pak Tesu diletakkan sebagai bersama dengan Stuart Wilkin untuk bermain di bahagian tengah 2 orang. So, Pak Tesu boleh dikatakan tugas beliau adalah lebih kepada more to defensif, dan benda tersebut telah memberikan sedikit ruang kepada Stuart Wilkin untuk cover up di bahagian tengah, dan peranan Stuart Wilkin di bahagian tengah pada perlawanan ni sangat-sangat bagus apabila beliau bertindak sebagai playmaker untuk pasukan Sabah di bahagian tengah. Apabila beliau banyak menggerakkan serangan-serangan pasukan Sabah di bahagian tengah dengan melakukan passing-passing yang lawa, dia banyak untuk membantu build up, dan yang paling penting dia menjadi connector di antara satu arah ke satu arah. Dan kita boleh tengok juga contribution dan juga penlibatan Stuart Wilkin di dalam box pasukan Penang pun memberikan hasil yang bagus, dan hasilnya beliau berjaya untuk mencipta satu gol, dan beliau juga sering untuk membantu bahagian tengah pasukan Sabah ketika menyerang, dan dia juga boleh menjadi link up play antara Badrul, antara Sadir di kanan, antara Fahan Roslan di kiri. So boleh dikatakan work rate yang ditunjukkan oleh Stuart Wilkin semalam memang bagus. Dia boleh jadi creative playmaker dan dia boleh menjadi connector antara satu bahagian ke satu bahagian untuk pasukan Sabah. Dan untuk Pak Tesu, macam saya cakap tadi, dia more to defensif untuk cover up bersama dengan Dominic Tan dan juga Pak Tesu. Dan dalam pada masa yang sama, kalau kita lihat contribution Pak Tesu ni adalah daripada segi ketika situasi set pieces. Ini adalah salah satu lagi senjata rahsia oleh pasukan Sabah. Apabila set pieces mereka sebenarnya sangat-sangat bahaya. Apabila kita boleh lihat, sebenarnya apabila dalam situasi set pieces, pasukan Sabah ada beberapa target man, dan juga mereka ada free kick specialist dan juga corner kick specialist yang boleh ambil lah. So benda tu telah memberikan peluang kepada Sabah untuk memanfaatkan setiap situasi bola mati yang mereka dapat ataupun set pieces untuk mereka jaringkan gol, dan hasilnya Pak Tesu berjaya skor 1. So benda tu memang positif lah untuk pasukan Sabah, sebab mereka ada player yang boleh skor melalui set pieces, dan mereka ada orang yang boleh ambil set pieces tersebut dengan sangat-sangat baik. Jadi itu yang boleh saya katakan untuk pasukan Sabah. Dan kalau kita lihat daripada segi mereka punya build up play, sebenarnya pasukan Sabah bermain dalam situasi ketika menyerang adalah menggunakan dengan back 2, iaitu Rawison Batuil dan juga Dominic Tan akan bertindak sebagai dua center back, dan Artolinus dan juga Nazirul Naim akan diberi tugas ataupun peranan untuk naik lebih ke atas bagi memberi support kepada Sadir dan juga Fahar Roslan. Jadi benda ni yang menyebabkan pasukan Sabah kita boleh nampak advance dan juga corak menyerang mereka lebih baik, dan mereka lebih dominans untuk kuasai bahagian sayap kedua-dua belah lah, kanan dan juga kiri. Cumanya ada beberapa kelemahan pasukan Sabah pada perlawanan ni. Yang pertama, kalau kita lihat adalah daripada segi pemain striker tulen ataupun goal poacher. Sebab corak style pasukan Sabah ini adalah bersesuaian dengan corak permainan yang memerlukan seorang goal poacher ataupun seorang yang boleh untuk attract dengan hantaran-hantaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Sabah ke dalam kawasan di box ataupun kotak penalti. Sekiranya Sabah ada seorang proper number 9. Dulu saya nampak Datuk Ong Kim Swee ambil N Tanah Balen. N Tanah Balen ni antara seorang goal poacher yang bagus dalam situasi untuk menerima hantaran-hantaran tersebut lah. Tetapi sayang sebab N Tanah Balen dekat Sabah dia telah boleh dikatakan tidak berjaya untuk capai tahap seperti dahulu ketika beliau bermain dengan Malaysia, dan beliau juga dicuba untuk beberapa posisi dan masih lagi belum jumpa the best option untuk beliau. So mungkin N Tanah Balen boleh untuk sesuaikan diri semula untuk bermain dalam corak Datuk Ong Kim Swee ni untuk perbaiki masalah serangan pasukan Sabah. Kalau Sabah ada proper striker macam Darren Lock ke, boleh katakan memang taktikal Sabah ni memang akan boleh fix, memang boleh jadi lebih bagus, dan mereka akan boleh untuk memanfaatkan setiap peluang dengan lebih baik lah. Dan yang kedua, kelemahan Sabah kalau kita lihat adalah daripada segi build up yang banyak sangkut, yang mana kita boleh tengok Artolinus dan sebagainya banyak membuat silly passing, yang mana banyak buat mistake daripada segi passing yang boleh dibaca
dirancang oleh pihak lawan, menyebabkan mereka kehilangan bola di kawasan tengah. So benda tu boleh diperbaiki dan dielakkan, dan untuk defend pun mereka boleh untuk berdisiplin lagi, dan kalau boleh untuk situasi bola mati, contohnya macam corner kick ke, macam free kick ke, pasukan Sabah boleh untuk memastikan yang mereka man marking dengan kedudukannya sebenar pihak lawan. Kalau tak, kemungkinan pihak lawan akan berada dalam kedudukan kosong untuk menjaringkan gol seperti Adik Raub skor tu lah. Jadi itu untuk pasukan Sabah. Secara rumusannya mereka bermain dengan lawa, cumanya mereka tak ada seorang proper goal poacher untuk skor je lah. And untuk pasukan Penang, untuk perlawanan ni, pasukan Penang sebenarnya bermain dengan agak baik walaupun bermain dengan 10 orang. Jadi mereka bermain dengan baik. Cumanya apa yang boleh nampak kelemahan pasukan Penang adalah mereka tak boleh nak cope ataupun mereka tak boleh nak absorb dengan gerakan utamanya situasi bola mati. Yang mana boleh dikatakan situasi bola mati memang pemain-pemain Penang tak boleh nak adapt, tak boleh nak absorb, tak boleh nak melakukan challenge kepada pemain-pemain Sabah, dan mereka dihukum dengan perkara tersebut dengan jaringan 4 gol lah. So benda tu memang mereka nampak kecewa lah daripada segi dead ball situation. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada segi counter attack, yang mana Penang bermain dengan corak counter attack, iaitu mereka bermain dengan long ball untuk mencari Adik Raub, Lucas Silva dan sebagainya. Sayang, ada beberapa gerakan counter attack yang berjaya dilakukan, tetapi pemain-pemain Penang daripada segi transisi, daripada bertahan ke menyerang agak lambat. Jadi apabila counter attack tu berlaku, pemain-pemain Sabah lagi cepat untuk cover up bahagian belakang dan mereka berjaya untuk membentuk balik mereka punya defending shape. So benda tersebut telah menyebabkan counter attack pasukan Penang agak terbantut, sebab pemain-pemain Penang ada seorang je kat hadapan, tak ada orang yang membantu bahagian serangan untuk buat counter attack, untuk memberi support, dan benda tersebut telah menyebabkan Penang gagal untuk melakukan counter attack dengan baik lah. So benda tersebut akan susah lah, bukan sahaja daripada segi counter attack, sebenarnya daripada segi build up ataupun transisi ketika Penang menyerang, mereka pun akan mengharapkan kepada Lucas Silva, mengharapkan kepada Adik Raub sahaja, Saravanan sahaja untuk menyerang tanpa ada support yang lebih banyak daripada pemain-pemain Penang untuk overload ataupun membuka game di bahagian serangan. Jadi banyak corak serangan pasukan Penang gagal lah sebab tak ada support yang lebih baik. Endrick dapat bola pun dia tak boleh nak buat apa sebab tak ada support yang banyak. Yang dia ada option Lucas Silva, Adik Raub, 2 orang je. Mana pemain-pemain lain? So benda tu menyebabkan Penang sukar untuk menyerang. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.